Okay, so lab manual for experiment 5, simple harmonic motion. So learning outcome said that at the end of this lesson, students should be able to determine the acceleration due to gravity G by using simple pendulum and investigate the effect of large amplitude oscillation to accuracy of G obtained from the experiment. So means that kita ada dua objektif yang kita kena buat hari ni. Okay. So first kena effect lah. Okay. Mula-mula kita nak cari dulu what the value of G. And the second one, the effect when we use large amplitude. Okay. Large amplitude. Okay. So based on the theory, kita tengok dulu teori. They said that an oscillation of simple pendulum is an example of simple harmonic motion if the mass of the spherical bob is a point mass. Means that kita ada satu point mass yang kita lekat pada string. And then the second one, mass of the string is negligible. Kita tak ambil kisah pun berat dia. Kalau berat dia berubah sekali pun macam mana pun, kita consider dia adalah sama. Okay. And then, amplitude of the oscillation is small. Okay, maksudnya angle of oscillation tu. Kalau kita tengok daripada kita punya lukisan, simple harmonic motion. Okay, ni center dia tengah. Ni contohlah kalau tali kita tarik. Ni position A, position B. Okay, ni position C. So, A, back to A. So, dia adalah one complete cycle kan? Okay, ni adalah amplitude lah ni. Ni kalau ni adalah kosong lah sebab starting point kita daripada B kan? Okay, tapi cuma nak cakap lah daripada B tarik kepada A, dia adalah negatif A. Dia tak kisah pun, okay. Yang ni akan jadi positif A. Amplitude adalah jarak, distance dia. Okay, kalau you punya angle ni besar, maksudnya jarak A awak besar lah. Negatif, positif je just arah saja, arah untuk A tu. Tak ada maksud apa-apa pun. Okay, so kalau angle you besar, maka you punya amplitude pun besar. Okay, one complete cycle mesti daripada mana? Pada A, pergi balik dekat A, one cycle. Okay, one complete cycle. Okay, kalau nak kena 5 kali, maksudnya A to A, 1, A to A, 2, A to A, 3. Sampai 5 kali lah. Macam tu Alright. So, according to the theory, they said that simple pendulum T is given by this equation. T is equal to 2 pi cert length divided by gravity. Okay, and then kita kena rearrange equation. Dia dah bagi siap-siap lah. Rearrange equation 3.6. Equation ni. Okay. Into terms hilangkan cert dia. Jadi dia kuasakan dua both side lah. Okay. Kuasakan dua both side. And then dapat equation ni. Alright. So based on experiment punya procedure, dia suruh plot graph T squared against L. So bila kita nak plot graph T squared against L, benda yang you kena buat adalah you kena tahu macam mana nak compare equation ni dengan equation of straight line graph. Okay, di mana straight line graph you, T squared adalah komponen Y axis, L adalah komponen X axis. So compare Y is equal to MX plus C dengan equation yang diberi tadi, iaitu T squared is equal to 4 pi square L over G. Okay, kenapa dia kata awak kena tahu compare? Sebab nanti waktu practical test, awak kena tahu juga gradient tu keluar sebagai apa. Dia tak akan bagi tau. Dia bagi equation and then you pandailah nak susun equation tu supaya you tahu gradient dia keluar sebagai apa. Okay, contohlah kalau dia bagi hanya equation atas ni. Okay, dia bagi awak equation atas ni je. Yang ni. Dia tak bagi pun yang ni. So, awak kena tahu macam mana nak wujudkan T square sebab awak punya graf ada T square. Jadi, awak kena fikirlah. Yang ni tak bagi. Yang ni tak bagi. So, kena fikirlah daripada sini macam mana nak jadikan T square tu. Okay? So, saya harap awak tahulah macam mana nak buat. Okay, bila kita compare, T square adalah komponen Y and then L adalah komponen X. So, gradient come out as 4 pi square over G. So, equal to gradient. Okay, so daripada sinilah gradient graph kita boleh dapat daripada triangle kan. Okay, lepas tu dah dapat gradient graph, kita boleh susun equation. So, we get gradient is equal to 4 pi squared over G. And then you boleh susun lah equation untuk G sama dengan apa. Okay, boleh Alright. So, apparatus yang you akan guna adalah a piece of string. Ni semua saya dah bagi dalam video
saya ada buatkan satu video yang saya kata video macam mana kita nak set up apparatus kan. Itu adalah video yang saya buat sendiri. So based on eksperimen yang saya buat sendiri. Jadi awak boleh tengok lah macam mana prosedur yang simple sahaja, benda-benda notes penting yang you kena tahu macam mana nak buat eksperimen. Okay. So, cuma saya nak tekan kat sini. String ni sebelum kamu kerat dia 105 cm, make sure you ikat dulu dengan padlock ataupun keychain baru you ukur. Same as macam mana saya buat video untuk dapat ukuran length tu. Okay, lepas tu satu lagi, kalau awak guna paku, make sure awak tahu macam mana nak lilit. Kita dah tanda kan? So, tanda tu pastikan you tahu macam mana nak lilit. Lilit benang dekat atas ni. Okay? Okay, prosedur. Prosedur dia, cari tempat yang sesuai untuk awak gantung pendulum. Ada orang dia gantung dekat tempat hang baju, ada juga ada yang paku dinding. Macam saya paku dinding sampai tercabut saya punya dinding punya simen. Marah suami saya nanti. Okay, so sampai tercabut. So saya guna dinding. Bagi saya sebab dinding tu macam senang. Okay, so lepas tu awak gantunglah, letak protector and then gantungkan string tu yang ada pendulum. Jadi inilah length kita. Kan kita dah tanda tadi kan? Tanda. So you boleh start dulu dengan length 40. Okay, dia cakap lah kat sini. Set up a simple pendulum and take a picture of your complete setup. Dah set up semua dekat dinding tu, tangkap gambar penuh. Okay, itu satu gambar yang saya nak lah. Okay, lepas tu measure the length of the string about 40 cm. Okay, kita start dengan 40 cm dulu. Ukur length dia 40 cm and then you start ayun. Okay. So, dia kata, release the pendulum at least 10 degree from the vertical in one plane and measure the time T for 10 oscillation. Record L and T. So, ingat, kalau ni dia kata less than 10 degree, maksudnya tu vertical. Protector, ni adalah vertical line. So, dia punya angle 10 tu dekat sini. Mesti dekat sini. Less than 10 degree lah. Okay, less than 10 degree. Selalunya, saya guna 9 lah. Antara tu lah, you start mesti dengan angle yang sama lah untuk setiap length. Okay, lepas tu buat 10 kali oscillation. 10 means pergi patah balik 1, pergi patah balik 2 dan seterusnya lah. Okay, mana awak start, dia kena patah balik kat situ baru consider sebagai 1. And then dia ada bagi notes dekat sini. Stopwatch you akan start selepas several complete oscillation. Maksudnya, bila you starting, you lepaskan you punya pendulum ni, dia akan rotate. Biar dia gerak dulu dalam 2 kali. 2 kali complete. Okay, lepas tu dia dah kali ketiga duduk kat sini, baru you ambil bacaan you. Maksudnya starting untuk satu complete oscillation by using stopwatch. Sebab tangan kita ni tak boleh, kita nak lepas pendulum lagi, kita nak tekan stopwatch lagi. So tak synchronize kan. So nanti ada ralat dekat situ. So itu adalah salah satu error tau. Okay. So next adalah repeat step 3 and calculate the average value for T. So T ni terpulang lah. Awak nak ambil 3 boleh, ambil 3 lepas tu ambil average boleh. You nak ambil T tu 2 and ambil average pun boleh. Then calculate the period of the oscillation T of the pendulum. Ingat, period macam mana nak cari. Period adalah satu complete oscillation. Yang kita kira masa tadi adalah untuk 10 oscillation. Jadi time kita kena bahagi dengan 10. Sebab kita nak satu complete cycle iaitu period. Okay, kemudian repeat lah untuk length 50, 60, 70, 80 dan 90. Okay, maksudnya length tu awak ukur macam ni lah Dah tanda kan. So kalau yang ni nak 40, pastikan panjang ni 40. Kalau panjang nak 90, pastikan panjang ni 90 cm. Lepas tu plot graph lah. Plot graph T squared against L. Okay, daripada gradient graph awak boleh cari nilai G. Okay, itu settle untuk lukis graph sampai sini. And then step tambahan, dia kata yang nombor 8 ni, you fix the length of pendulum pada 100 cm. Okay, lepas dah habis 100 cm tu, you releasekan pendulum through large arc about 70 degree. Maksudnya, you kena set up satu lagi apparatus lepas sudah habis buat sampai 90 cm tadi kan. Sampai 100 cm tu, dia nak large amplitude. Okay, dia nak satu, you releasekan panjang 100 cm saja, 5 kali bacaan. 5 complete oscillation. Maksudnya 5 kali ayunan. Okay, lepas tu cari T average. Okay, then calculate the period of the oscillation. Maksudnya period dia sama dengan masa bahagi dengan 5 oscillation. Masa yang awak ambil tu. Okay, so untuk 100 saja you buat bagi angle 70 degree. Lepas sudah kira untuk nombor 8 ni, you dah dapat nilai. Dia suruh calculate acceleration due to gravity using equation 3.1. Equation 3.1 yang mana? Yang ni tadi.
3.1 tak ada kat sini. Dia salah copy ni. Okay, equation dia adalah yang ni. T is equal to 2 pi set L over G. You masukkan nilai yang you dapat tadi. T ni kan, you dapat T kecil ni kan. T kecil ni untuk 5 oscillation. So, kita nak cari period, kena bahagi T kecil ni, kena bahagi 5. So, you akan dapat period. Sama dengan 2 pi, L ni adalah 100 cm, tukar meter. Jadi, satulah kan, bahagi dengan G. Cari nilai G berapa. Yang ini datang daripada calculation. Okay, lepas tu dia suruh compare value G obtained from step 7 and step 9 with the standard value. So, write your comment. Okay, so jadi kat sini you ada dua nilai G. Satu daripada graph, iaitu yang you buat tadi lah, yang banyak-banyak tu, yang banyak length. And satu lagi daripada calculation bila you guna 100 cm pada sudut 70 degree. Okay, alright. Okay, kemudian ini adalah suggested bagi data lah. Data macam mana nak ambil. Okay, so ini I dah tulis siap-siap lah. Okay, bila angle is less than 10 degree, awak ambil lah time 1, 2 dan 3. Ikutlah nak 2 boleh, nak 3 boleh, terpulang. Lepas tu ambil average. Okay, ambil average. Lepas tu, T average awak tadi bahagilah 10 oscillation sebab awak ambil masa untuk 10 oscillation. 10 ayunan lengkap. And then T awak dapat kat sini, awak kuasakan 2. And then plot lah graph. Plot graph and then cari nilai G. Okay, dapatlah. Yang ni make sure kena tahu. Ni nampak sudut saya ambil ni dah 5 degree. Okay, kemudian part B. Okay, angle 70 degree untuk 5 oscillation. So, 100 cm. Time for 5 oscillation. 1, 2, 3. Lepas tu cari average. Lepas tu average bahagi 2. Dan you kena average bahagi 2. Yang ni tak payah T squared lah sebab bukan nak lukis graf pun. Okay, lepas tu nak cari nilai G dia. Gunalah formula ni. Substitute je nilai. Tak payah lukis graf sebab dia satu nilai je. Okay, alright. So, dah dapat nilai G. Okay, so sekarang ni substitute equation. Kejap. Make sure calculate percentage difference for both part A dengan part B. Okay, percentage difference tu apa? Okay, sekejap lagi kita tunjuk. Okay, ini adalah you punya ni lah guideline untuk eksperimen. Cuma yang lain sama je. Beza dia dekat sini. Okay, kat sini. Sebab ni adalah home base eksperimen. Jadi dia tak ada yang ni. Okay, so yang ni tak adalah. Tak ada. Okay, lepas tu yang ni pula. Compare equation, determine value of G. Yang ni tak adalah. Yang ni equation lain. Okay, so you kena guna yang ni lah. T sama dengan 2 pi set L over G kan. Then compare lah. Maksudnya jadikan equation T squared. T squared sama dengan 4 pi L over G. 4 pi squared ambil balik yang tadi. Yang lab manual tu. 4 pi squared over G. This one mana? Yang ni. 4 pi squared L over G, okay? So, macam tu lah. Alright. Kemudian, okay, compare dengan Y equal to MX plus C. G sama dengan apa? Okay, G sama dengan 4 pi squared over M. Okay, lepas tu dia kata answer calculated within the range and with correct unit lah. Ni betul lah. Okay, lepas tu determine uncertainty G tak ada sebab awak tak ada letak M. Yang ni pun tak payah tulis. Okay, percentage difference, percentage uncertainty pun tak ada. Okay, just ambil yang 5.6. Okay, so untuk percentage difference ni, part A you kena cari juga and part B pun kena cari juga. Kita nak tengok antara part A dengan part B, mana yang lagi dekat. Maksudnya percentage difference yang lagi kecil untuk G. Okay, so discussion, you state lah result G yang you dapat daripada part A and then part B. And dia punya percentage different. Okay. Ni tak payahlah. Dia tulis kat bawah dah. Sekejap. Okay. State the result obtained as a G for part A and part B with unit Okay. Lepas tu state the percentage difference. Comment about the experiment value and standard value lah. You compare lah antara A dengan B. And then precaution step 2 and then error pun ada 2 lah. Yang ni samalah ikutlah. Kalau ni tak nak pun tak apa. So, ambil je yang nombor 5 ni. Okay, lepas tu satu lagi tambahan adalah you kena komen dia punya nombor 2 tadi. Dia punya objektif nombor 2 iaitu dia kata apakah akan jadi pada amplitude, apakah akan jadi pada ayunan, okay, jika angle yang digunakan tu adalah besar. Sebenarnya bila you guna angle besar, dia takkan jadi simple harmonic motion sebab nanti dia tak akan seragam, dia akan jadi damping oscillation. Damping tu maksudnya
ayunan dia takkan cantik macam ni. Sebab tu dia ambil 5 kali je. Kalau dia ambil sampai 10 kali, dia akan nampak macam ni. Ni kita panggil damping oscillation. Ayunan dia lama-lama dia akan jadi tidak seragam lah. Okay? Alright, so you kena comment lah whether adakah obey yang kata bila guna less than 10 degree dia akan obey simple harmonic motion. Maksudnya nilai G awak tu dekat-dekat lah dengan theoretical. Bila you guna arc large yang large amplitude atau large angle, so dia akan jadi differ bacaan dia. So merujuk daripada kenyataan itulah yang mengatakan bahawa efek guna large amplitude tu adalah tidak akan obey simple harmonic motion. Okay, untuk conclusion jawab balik objektif tau. Okay, tu je untuk writing report and lab manual. Okay, good luck and all the best for experiment.